Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah CSR 2031, Kecergasan dan Kesejahteraan Hidup Dr. Asmadi bin Ishak. Saya Gerald Jonis bernombor kad metrik di 201810824343 daripada kumpulan B. Tugasan 2 yang saya akan hasilkan ialah amalan pemakanan sihat dalam kalangan remaja di Malaysia. Jadi terlebih dahulu kita kena tahu apakah maksud kumpulan golongan remaja ini. Ada banyak definisi dan kita pun sendiri tahu, tapi saya akan menjelas secara ringkas saja. Jadi saya akan ambil dua, iaitu daripada Kamus Dewan dan juga daripada seorang yang ada ilmuwan tentang kesihatan ni, iaitu Azizi Haji Yahya. Baik, siapakah remaja? Okey, remaja tu ialah seperti kita yang berada dalam usia muda, 19 tahun ke atas. Tetapi sebenarnya pada peringkat bila seorang tu telah mencapai 12 tahun, sebenarnya ia telah dikategorikan sebagai golongan remaja. Baik, kalau kita lihat pada Kamus Dewan edisi keempat, maksudnya pada tahun 2010, remaja ini ialah apabila seorang itu mulai dewasa, sudah akil balik dan sudah cukup umur untuk berkahwin. Manakala daripada Azizi Haji Yahya 2011, zaman remaja dikatakan bermula daripada proses akil balik atau bila berlakunya akil balik, dan ia berakhir apabila mengakhiri alam dewasa, iaitu bermaksud peralihan ataupun bila berlakunya perkahwinan. Remaja ni terdapat banyak perubahan yang berlaku bila saat untuk berada dalam mencapai proses keremajaan oleh seorang individu tersebut, baik lelaki maupun perempuan. Antara tiga perubahan yang boleh dilihat sendiri, iaitu yang pertama, perkembangan fizikal yang berlaku antara lelaki dan perempuan, emosi dan kognitif, iaitu bermaksud daya ataupun tahap pemikiran terhadap sesuatu situasi atau perkara yang berlaku. Di peringkat remaja, umur boleh dilihat atau dikenal pasti apabila sudah mencapai tahap keremajaan tersebut antara lelaki dengan perempuan. Bagi remaja perempuan, usia remaja itu berlaku pada umur 10 hingga 12 tahun, manakala lelaki ialah umur 12 hingga 14 tahun. Jadi itu adalah peringkat umur mencapai proses keremajaan untuk menjadi seorang yang lebih berfikiran matang dan juga ingin mencapai tahap pemikiran yang aras sama taraf dengan kedewasaan seperti orang dewasa yang lain. Istilah kalori merupakan nilai tenaga atau unit tenaga makanan yang biasanya dianjurkan dalam kiraan kalori. Jadi setiap makanan yang diambil itu akan ada nilai tersendiri, di mana nilai-nilai tenaga ini yang akan mempengaruhi tahap tenaga tersebut, sama ada ia berada di tahap yang baik ataupun sebaliknya. Baik, bagaimanakah nilai tenaga ini dapat dikirakan untuk setiap jenis makanan? Nilai tenaga makanan sangat berbeza bagi setiap jenis makanan tersebut. Jadi biasanya untuk mengetahui berapa nilai tenaga, sama ada ia bagus atau tidak, boleh dilihat pada maklumat pemakanan yang biasanya disertakan oleh pembungkusan makanan tersebut oleh pengeluar makanan. Ini juga termasuknya dalam nilai kalori, terutama dalam nilai kalori. Jadi jumlah kalori yang diperlukan oleh remaja yang sihat yang diperlukan adalah tinggi. Kerana apa? Kita akan lihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kalori remaja. Kenapa mereka memerlukan yang lebih tinggi daripada golongan-golongan yang lain? Faktor yang mempengaruhi keperluan kalori remaja ada 3, iaitu yang pertama, saiz tubuh, usia dan jantina. Saiz tubuh kebanyakannya dari segi fizikal, remaja tersebut memiliki fizikal yang masih kuat berbanding dengan golongan yang telah berusia ataupun kedewasaan. Itu disebabkan adalah faktor usia. Yang kedua pula ialah faktor usia. Kita pun tahu bahawa keupayaan tenaga adalah bergantung kepada usia tersebut. Jadi semakin meningkat usia, jadi semakin
tinggi ataupun selari pemakanan yang perlu diambil. Jadi pada saat usia remaja tersebut dalam umur 19 ataupun 20, sememangnya pemakanan kalori diperlukan ialah sangat tinggi kerana fizikal remaja diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti harian, terutama melibatkan yang berat seperti jika terlibat dalam aktiviti kejuruteraan, pembinaan bangunan dan setara dengan aktiviti tersebut yang memerlukan nilai kalori yang tinggi, dan itu juga melibatkan nilai tenaga yang sangat tinggi. Manakala faktor yang ketiga ialah jantina. Untuk jantina lelaki, remaja lelaki sememangnya lebih memerlukan nilai kalori yang tinggi berbanding remaja wanita. Sebaliknya, nutrisi yang dititik beratkan oleh golongan remaja ialah kalori, protein, zat besi, kalsium dan juga asid florik. Nutrisi pertama ialah kalori. Menurut Fong, pada tahun 2001, berat boleh menentukan sama ada remaja mempunyai jumlah kalori yang normal atau tidak. Yang dimaksudkannya ialah berat badan. Kalori datang daripada protein tanpa lemak, susu rendah lemak, bijirin penuh, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nutrisi kedua ialah protein. Pengambilan protein pada kedua-dua jantina ialah lelaki memerlukan 52 mg dan wanita 4 mg. Menurut Owens pada tahun 2013, sumber protein ialah daging, ikan tenusu dan makanan soya. Nutrisi ketiga ialah iron. Iron membawa oksigen ke seluruh bahagian badan. Wanita perlu lebih kuat kerana kedatangan haid atau datang bulan, kekurangan zat besi yang menyebabkan berlakunya anemia atau keletihan. Makanan organ dalaman tidak digalakkan kerana ia melambatkan fungsi otak. Keempat ialah kalsium. Sampai awal 20-an, kalsium tidak lagi ditambah ke tulang. Setiap kenaikan 5% dalam jisim tulang remaja, terdapat penurunan 40% dalam risiko keretakan tulang di kemudian hari. Sumber kalsium yang boleh diambil ialah tenusu, jus kalsium, bijirin atau lelen makanan yang kaya dengan kalsium, iaitu bijan dan sayur-sayuran berdaun. Jika berlakunya kekurangan kalsium akan menyebabkan berlakunya osteoporosis. Asid folik merupakan vitamin B9 yang larut dalam air. Ia membantu untuk menghapuskan toksik daripada badan, mengurangkan jerawat kulit pada muka, menggalakkan pertumbuhan rambut, membantu pengeluaran sel-sel darah merah dan putih, menjadikan kulit untuk lebih bercahaya dan firm, mengurangkan penyakit jantung dan kanser, menyembuhkan penyakit jangkitan gusi, dan membetulkan bilangan sperma bagi lelaki. Sumber asid folik ni ialah daripada sayuran berdaun hijau, asparagus, brokoli, avokado dan bendi. Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi pemakanan remaja. Yang pertama, umur, saiz badan, jantina, aktiviti harian, keluarga, persekitaran dan tahap kesihatan. Maklumat lanjut atau huraian yang lebih lanjut boleh dilihat pada slide sebelah. Faktor pertama ialah umur. Remaja memerlukan karbohidrat untuk lebih banyak tenaga dalam aktiviti harian. Kedua ialah saiz badan. Orang bersaiz besar memerlukan lebih banyak tenaga berbanding orang bersaiz kecil. Ketiga ialah jantina. Lelaki perlukan lebih banyak tenaga kerana kadar metabolisme yang lebih tinggi berbanding perempuan. Seterusnya ialah faktor aktiviti harian. Mereka yang melakukan banyak aktiviti fizikal memerlukan lebih banyak tenaga. Faktor keluarga, dari segi ekonomi, keluarga yang memiliki ekonomi yang baik akan mampu untuk memiliki pemakanan yang berkhasiat melalui pembelian makanan yang berkesesuaian kerana mereka berkemampuan. Dari segi pendidikan, mereka akan mengajar cara penyediaan makanan adalah seimbang, adanya pengetahuan yang jelas tentang corak pemakanan yang sihat dalam kalangan keluarga mereka. Seterusnya ialah persekitaran. Di bandar, mereka akan menghadapi masalah kekurangan masa, maka pemakanan segera lazimnya diamalkan.
Dan faktor yang ketujuh ialah tahap kesihatan. Bagi orang yang sakit, mereka memerlukan diet jenis cecair saja jika mengalami masalah penghadapan. Dibandingkan dengan orang normal, makanan biasa untuk keperluan tubuh badan yang mudah dicernakan diperlukan. Kebiasaannya, tabir pemakanan atau tren gaya pemakanan pada masa sekarang adalah kurang sihat diamalkan oleh remaja. Apa keadaan yang berlaku yang dimaksudkan dengan kurang sihat? Makan walaupun sudah kenyang. Kebiasaan yang selalu berlaku. Kedua, sentiasa makan. Tidak ada maslahat untuk berhenti makan. Gemar makan mengikut nafsu. Sama juga, asyik makan saja. Ketagihan makanan. Menggemari makanan yang berlemak atau berminyak. Menggilai makanan dan minuman manis. Dan makan terlalu banyak snack. Jadi keadaan-keadaan tersebut yang diamalkan pada masa sekarang ini secara tidak sadar akan menyebabkan berlakunya satu situasi, yaitu obesity ataupun obes. Dan itu yang sekarang berlaku di Malaysia, di mana remaja pada waktu usia yang sangat muda telah mengalami situasi obes. Di peringkat usia muda seperti kita, terutamanya pelajar sekolah, kira-kira pelajar sekolah rendah ataupun menengah, juga pelajar universiti seperti kita, amalan pengambilan makanan sihat hendaklah diamalkan seperti ini. Makan makanan yang mempunyai nilai pemakanan yang tinggi kerana ia baik untuk kesihatan. Amalkan amalan pemakanan yang seimbang untuk mengelakkan pemakanan yang berlebihan atau kekurangan nutrien dalam badan. Makanan yang diambil harus memenuhi keperluan aktiviti harian dan kena banyakkan minum air. Disarankan untuk mengambil bilangan air dalam sehari iaitu 6 hingga 8 gelas untuk membantu metabolisme dalam badan supaya tidak berlakunya hidrasi terutama pada waktu cuaca yang panas. Tidak melampau masa makan. Kenapa? Kerana tindakan melampau masa makan akan menyebabkan seseorang itu akan makan berlebihan pada waktu makan yang seterusnya. Sebagai contoh, kamu skip waktu makan tengah hari. Jadi, jika sampai pada waktu makan malam, selepas makan berasa sangat tidak kenyang kan? Sebab kita telah skip satu masa waktu makan tersebut. Jadi akan menyebabkan berlakunya pengambilan makanan yang berlebihan daripada jumlah atau nilai makanan yang sepatutnya diambil untuk satu masa makan yang kamu perlu ambil. Macam tu. Pengambilan snack adalah baik. Bukan kita kata tak baik. Sebenarnya baik. Sebab pengambilan snack ini adalah makanan sampingan. Tetapi pengambilan snack juga akan menjadi satu tabiat yang tidak baik jika menjadikan snack itu adalah sebagai sajian utama dan bukan sepatutnya untuk mendahului makanan-makanan lain seperti makanan nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan yang bersumberkan protein dan sebagainya yang patut diambil untuk satu masa makan yang patut untuk patut diambil lah macam tu kan. Jadi apa yang saya boleh sarankan kepada anda setiap hari dalam satu masa tersebut ialah makan pelbagai jenis makanan. Lepas tu makan bijirin dan kekacang secukupnya, memadai untuk keperluan diri dari segi kalori dan tenaga kalori tenaga tersebut. Makan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran kerana sayur-sayuran dan buah-buahan ni mengandungi nilai vitamin C yang penting untuk pembinaan kekuatan badan untuk melakukan aktiviti-aktiviti atau kerja yang berat. Imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Jadi kena setara, jangan ada salah satu tu berlebihan. Baik, jadi kena maksud saya kalau ingin melakukan pekerjaan berat macam tu, misalnya, jadi kena ambil ikan, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran
cukup untuk keperluan aktiviti tersebut. Dan pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol untuk mengelakkan pelbagai penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya. Jadi seharusnya amalan pemakanan hendaklah bersandarkan kepada piramid makanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan 5 prinsip pemakanan sehat ialah makan pelbagai jenis makanan, makan biji rin dan kekacang secukupnya, makan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal, dan pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Pengambilan makanan yang berlebihan bagi setiap kumpulan makanan dalam piramid makanan atau makanan tidak seimbang bukan saja boleh menyebabkan penambahan berat badan, malah merupakan salah satu tanda awal rangsangan terhadap setiap penyakit. Perancangan mengikut piramid makanan merupakan satu keperluan bagi setiap individu dalam merancang pemakanan seimbang dengan menggunakan senarai kalori makanan yang kita makan seharian. Jadual atau carta merupakan kaedah paling efektif dalam memilih setiap makanan yang berkhasiat bagi mengekalkan kesihatan diri. 4 langkah yang disyorkan oleh piramid makanan. Yang pertama, makan pelbagai makanan. Kurangkan makanan yang diproses. Seterusnya, makan buah-buahan dengan kulit sekali dan dapatkan serat daripada makanan dan tidak berbentuk pil. Ada beberapa kepentingan seorang remaja itu mengambil pemakanan yang sihat. Salah satunya ialah pemakanan sihat ini jika diamalkan akan membantu tumbesaran seorang remaja. Seterusnya, membolehkan remaja melakukan aktiviti harian dengan reproduktif dan selesa. Pemakanan sehat ini juga jika diamalkan akan membantu mengurangkan pelbagai risiko penyakit kronik seperti penyakit jantung dan juga kanser. Dan terakhir sekali ialah untuk mengurangkan faktor risiko utama untuk penyakit kronik seperti kegemukan, tekanan darah tinggi, tinggi kolesterol dalam darah. Sebelum saya akan mengakhiri ceramah kita pada hari ini, secara kesimpulannya saya akan menyimpulkan bahawa remaja adalah golongan yang aktif daripada golongan berusia atau lanjut usia, dan mereka juga mempunyai banyak tenaga yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti seharian. Maka mereka harus tahu dan memahami gaya atau tabiat pengambilan makanan yang baik dan betul untuk mengekalkan kesihatan yang baik sepanjang masa.